Video yang lepas aku dah cakap lah yang aku yakin NXT Stand and Deliver akan lagi best daripada WrestleMania. Aku mengaku aku silap. Untuk video kali ni, review WrestleMania kita gabungkan terus. WrestleMania hari yang pertama dan juga hari yang kedua. Untuk sesiapa yang layan aku buat watch along live tengok WrestleMania dengan Gocho Gang dekat Astro Arena 801 hari Sabtu, 802 hari Ahad, dekat Malaysia hari Ahad dengan Isnin lah. So thank you so much sebab sudi support aku kat sana. Yang duk tertanya kenapa tak buat dekat channel Hazwan Shah Wrestling sebab korang nak hantar super chat, super sticker. Ni video premier. Korang boleh je hantar super chat dan juga super sticker dekat video premier ni. Penat weh buat seorang-seorang bulan puasa dengan minggu ni padat gila wrestling, Hall of Fame, NXT Stand and Deliver, WrestleMania hari pertama tu. Aku tidur sejam je sebab ada sejam dua je gap sebelum aku nak pergi ke Astro lepas NXT Stand and Deliver. So barai kot kalau aku buat seorang nak cakap seorang puasa-puasa dan tak cukup tidur. Ini pun penat tak hilang lagi ni. Timing diorang untuk kita ni memang zalim. WrestleMania dah habis guys, tapi kita masih lagi belum dapat 30,000 subscribers. Kalau korang baru sampai kat channel Hazwan Shah Wrestling, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabala butang subscribe. Untuk baju The Shield Fan Edition yang aku jual tu, patutnya semalam kita tutup, tapi ramai sangat minta masa sehari lagi, 2 hari lagi, minta maaf. Kita extend 1 hari je lagi, which is hari ni 5 April. 5 April ni last untuk korang pre-order. Masuk 6 April, dah tutup lah, sorry. Kita bagi chance 1 hari je lagi. Dan kalau korang tak nak baju The Shield Fan Edition, korang berminat dengan baju SmackDown Live ni, aku dapat daripada Abang Wrestling, tapi Abang Wrestling dah tak jual kot baju SmackDown ni. Kalau nak tahu baju apa yang Abang Wrestling masih jual, link Shopee Abang Wrestling ni aku letak dekat ruangan description kat bawah. Banyak baju yang dia jual, baju-baju wrestling yang korang boleh usah dekat situ. Dan kalau korang berminat dengan snowcap Konoha Cross yang aku pakai ni, link Shopee yang dapatkan snowcap ni pun aku letak dekat ruangan description kat bawah. Minta maaf kalau review ni up lambat. Macam aku cakap tadi, aku masih lagi fatigue sebab wrestling terlalu banyak, waktu tidur lari, puasa lagi. Aku rasa korang pun faham lah. Weh, panjang pula intro. Dah lah video ni aku rasa akan panjang kan, sebab banyak benda nak sembang dekat review kali ni. Sebab total asalnya ada 14 match, tiba-tiba boleh jadi 16 match. Aku cuba untuk tak panjangkan, tapi aku yakin panjang juga. Harap korang tabahlah tengok video ni. Perlawanan pertama yang berlangsung dekat WrestleMania Saturday. Kick off, pre-show tak ada perlawanan. Perlawanan pertama, SmackDown Tag Team Champion di Usos defend diorang punya title lawan dengan Shinsuke Nakamura dan juga Rick Books. Satu perlawanan yang tak best bagi aku. Tak tahulah memang dah plan tak best ke apa, tapi aku rasa tak best tu lagi nampak bila Rick Books dah mula injured. Mungkin last minute tukar ke, ataupun pemenang silap-silap Nakamura dengan Rick Books menang, tapi disebabkan Rick Books injured, last minute diorang tukar jadi di Usos menangkan. Itu misteri yang kita kena ungkai sendirilah. Kesian Rick Books, WrestleMania moment yang mungkin dia tak nak ingat sampai bila-bila. Kita doakan dia cepat sembuh. So get well soon Rick Books. Happy Corbin, Drew McIntyre. Satu perlawanan yang nak kata biasa tak, dia best sikit je daripada biasa. Kira okey lah match ni, tak bosan. Best yang biasa gila lah. Aku okey je dengan match ni, dan even aku sendiri setuju Drew McIntyre patut menang. Memang dia deserve untuk menang, dan bila Drew McIntyre menang pun aku okey. Sebab kita nampak apa yang Corbin dah buat dekat Drew McIntyre sebelum WrestleMania ni kan. Walaupun aku rasa sebenarnya match ni tak perlu ada pun at the first place. Berapa banyak kali kita nak tengok McIntyre dengan Corbin, harap tutup buku, harap settle kat sini. Tapi ada satu benda yang aku memang tak suka, menyampah, tak berkenan langsung lah dengan benda yang terjadi ni, iaitu Drew McIntyre kick out end of days. Orang pertama yang kick out end of days. Kalau korang main 2K22 kick out end of days, jangan cerita lah. Aku rasa tak perlu ada orang yang kick out end of days. At least benda tu boleh buat Corbin nampak special. Sebab apa lagi yang Corbin ada? Lone Wolf dah kena tarik. Set Corbin dulu ramai suka pun. Ni Happy Corbin ni pun aku tak nampak direction dia ke mana lepas ni. So at least Corbin ada satu finisher yang diprotect dengan sangat baik. Dan eventually aku faham streak untuk tak ada orang kick out end of days tu kena sampai masa dia juga. Tapi bukan sekarang, dan bukan Drew McIntyre. Sebab Drew McIntyre tak perlukan pun moment nak kick out end of days tu, sebab dia memang akan menang match ni. Itu dah cukup dah moment dia. So aku tak tahu lah, benda ni buat aku meluat lagi dengan Drew McIntyre, dan aku tak suka gila lah. Buat end of days dekat McIntyre, lepas tu McIntyre roll keluar ke keluar daripada gelanggang ke apa, tak apa. Janji tak kick out end of days. Itu silap lah bagi aku. Tak perlu. Tahi lembu. The Miz Logan Paul lawan dengan The Mysterios. Dalam match ni aku boleh kata The Miz macam tenggelam sikit, tapi dia yang dapatkan kemenangan untuk dia dan juga Logan Paul. The Mysterios okey, best tengok, tapi kat sini highlight bukan dekat 3 orang ni.
Walaupun The Miz dekat hujung match dia ada betray Logan Paul, dan bagi aku okey lah, rumours yang kita dengar sebelum Logan Paul muncul balik hari tu yang akan ada feud antara Miz dengan Logan Paul tu, sebelum dia team up tu, rumours yang kita dengar The Miz akan lawan dengan Logan Paul lah dia team up. Aku ingat salah lah rumours tu. Rupanya rumours tu betul, cumanya dia orang mulakan dengan cara yang macam ni lah. So back to the point, siapa yang menonjol apa ni semua kan, Mysterios macam aku cakap tadi, sedap tengok dia orang. The Miz tenggelam sikit, tapi Logan Paul, aku tak sangka dan aku rasa ramai gila tak sangka dia boleh hasilkan satu persembahan yang baik. Dia, kita nampak lah dengan apa yang ditunjuk dekat atas gelanggang tu, maksudnya dia betul-betul put effort, training kau-kau untuk hasilkan something yang macam tu. Walaupun kita tahu dia pernah berlawan boxing sebelum ni apa semua, benda tu tak sama. Kita tengok dia dengan Kevin Owens kat WrestleMania tahun lepas, nampak macam tak boleh berlawan sangat pun, better lagi Bad Bunny dekat Royal Rumble hari tu. Tapi sekarang ni dengan apa yang ditunjuk dekat WrestleMania, Logan Paul, Bad Bunny, aku rasa dia orang dua ni antara dua selebriti yang betul-betul put effort dan letak satu standard yang tinggi untuk selebriti nak join WWE akan datang. Johnny Knoxville kita letak tepi, itu cerita lain. Tapi aku sangat kagum dengan apa yang Logan Paul buat. Match ni best, tak adalah best gila babang, tapi best. Aku enjoy lah. Tak suka dengan apa yang dia pernah buat sebelum ni, itu letak tepi. Apa yang dia buat dekat WrestleMania ni, Raw Women Champion Becky Lynch defend dia punya title lawan dengan Bianca Belair. Okay, aku mula-mula macam aku cakap kat video lepas, aku tak rasa match ni patut ada sebab dah berapa kali dah tengok Becky dengan Bianca ni. Tapi bila build up tu makin lama, walaupun ada injury antara dekat Bianca dengan Becky sebelum nak menuju ke WrestleMania ni kan, somehow they manage to overcome dia punya injury dua-dua tu. Build up yang yelah, nak kata tak cukup, ya juga, tapi bila ada tu padu. So hasilnya perlawanan yang sangat baik dekat WrestleMania, storytelling yang sangat baik dalam match dia orang ni, dan aku nampaklah dia orang dua-dua betul-betul into character, betul-betul macam pakai emosi, memang beef dengan each other. Buat match ni best tau. Kaki Becky terkena muka Bianca, nampak nasty. Dia orang dua-dua macam give their best untuk hasilkan satu perlawanan yang bagi aku sangat best. Aku suka gila match Becky dengan Bianca. Aku expect Ronda dengan Charlotte best, tapi tak, aku tak expect pun Becky dengan Bianca ni best, tapi best. Dan keputusan kat sini Bianca menang New Women Champion. Okey lah, yang ni aku tak kisah pun sebenarnya. Becky retain, Bianca menang New Champion. Aku lagi prefer Becky retain lah. Seth Rollins lawan mystery opponent yang aku tak payah nak panjang sangat lah mukadimah untuk match ni, sebab kita dah tahu, bukan dah tahu masa match je, sebelum match pun ramai dah boleh tahu dah yang Cody Rhodes akan lawan dengan Seth Rollins. So Cody Rhodes akhirnya buat kemunculan, buat comeback dekat WrestleMania hari tu. Momen dia tu seriously aku kata goosebumps. Walaupun baru beberapa bulan lepas kita nampak dia dekat AEW. Aku dah tengok live WrestleMania ni dengan Gocho Gang dekat Astro balik tu, aku purposely buka lagi sekali hanya untuk tengok Cody punya entrance, sebab aku nak merasa goosebumps tu lagi sekali. Dan sampai ada rasa sebab kegembiraan tu. Walaupun beberapa bulan lepas tengok dia dekat AEW, bukannya hilang 9 tahun macam okay, tapi yang tu lagi goosebumps lah kan. Still, kau tengok Cody, aku dalam kepala otak aku satu je, The Prodigal Son has returned. Last Corey sebut benda tu. Bukan Cody, Corey Graves. Dia sebut benda tu kan, The Prodigal Son has returned. Yes! Dengan lagu yang sama dia pakai dekat AEW, pakaian yang sama, literally benda yang sama lah. WWE ambil Cody Rhodes, apa yang Cody Rhodes pakai kat AEW benda tu jugalah yang kita nampak dekat WrestleMania. Dan bagi aku okay, benda tak rosak, kenapa nak baiki? Tapi mungkin ada orang akan tak setuju benda tu lah, sebab sebelum Cody belah daripada AEW, dia buat benda tu, dia kena boo kau-kau. Dan aku rasa kena bezakan jugalah fanbase WWE dan juga AEW kat sini. Yelah, benda yang Cody buat dekat AEW tu mungkin tak berkesan dekat AEW, tapi aku rasa berkesan je dekat WWE. Tengoklah, ramai gila minat John Cena. John Cena pergi AEW tu, silap-silap sekejap je kena chill, lepas tu kena boo manjang. Kalau dia keep on buat watak yang sama lah. So Cody, aku tak tahulah dia punya watak ni kalau berterusan orang still akan okay ke tak dekat WWE, tapi kat AEW dah tahu orang, lama-lama orang akan ni. Aku okay sebab Kofi Kingston dengan Cody ni, antara bila orang dah boo, aku masih lagi okay tengok diorang kan. Orang nak diorang turn heel, orang bosan tengok diorang bawa watak baik, tapi aku okay. So satu entrance yang gempak lah, walaupun apa je, naik daripada atas, awal-awal tu bunga api, tak perlu benda yang over gila pun, tapi still gempak. Bukan the best entrance untuk WrestleMania kali ni. Yang tu aku bagi pada ada orang lain, sekejap lagi aku cerita. Bila match Cody dengan Seth Rollins tu dah berlangsung, match tu aku tak adalah kata best gila babang, tapi match tu best.
dia slow tapi steady. Sebab match ni bukan nak, dia tak adalah macam sport fest ke apa nak bagi tu macam wah, tak. Dia ada storytelling dalam match tu yang sebenarnya tak ada build up, mungkin kita tak fikir sangat kan. Padahal dua-dua yang merasakan dia orang tu star, nak tunjuk dekat each other, nak tunjuk kat kita semua apa dia orang boleh buat. Itu story yang ada dalam match ni lah. Slow and steady macam aku cakap tadi, tak perlu nak buat sport gila babeng pun. Tapi aku harap pada match dia orang akan datang, kalau ada sambungan lagi, sebab takkan Rollins dia macam tu. Sebab sebelum ni tak ada build up. At least Rollins akan cabar lagi sekali, kata dia tak tahu pun dengan Cody apa semua. Sebab kita mesti nak tengok promo dan juga feud antara Cody dengan Rollins ni, takkan terbantut macam tu je hanya setakat satu match. So kalau ada sambungan lagi, aku harap pada pay-per-view akan datang. Kalau kali ni slow and steady, next time fast pace punya match pula. Tunjukkan yang diorang ni boleh jadi wrestler yang versatile. Slow and steady ke, laju ke, high fly ke, spot fast ke apa ke, diorang boleh buat. Jangan buat benda yang sama je. Dan kat sini pun aku suka juga Cody Rhodes menang match ni. Aku rasa dia memang patut menang. Aku suka dia buat ton Stardust tu, yang dia flip apa, buat star flip tu, lepas tu buat ni kan. Oi, style babe. Sebab tak lah, aku dulu okey je dengan Cody. Aku okey dengan Stardust, tapi dia tak, kalau dia as a Stardust, dia tak boleh jadi champion. Sebab gimmick tu bukan gimmick yang sesuai jadi champion. Dashing Cody Rhodes best. Lepas tu dia dengan apa, lagu apa, Smoke and Mirrors yang versi laju tu pun aku suka. Aku just harap dia the next person yang boleh kalahkan Roman untuk Universal dan WWE Champion. Tak expect dekat WrestleMania Backlash, at least dekat Money in the Bank pun okey. SmackDown Women Champion Ronda Rousey dan juga Charlotte Flair. Aku expect Ronda Rousey menang match ni, tapi tak. Charlotte menang walaupun Charlotte ada tap tapi referee tak nampak. Lepas tu Ronda distracted nak panggil referee, kena big boot. Satu apa, ending yang aku tak expect akan end dengan cara macam tu, which is aku okay. But then aku rasa Ronda patut menang lah kot kan. Unless it's a one time deal kan, lepas ni Ronda dah tak muncul lagi ke apa ke, dia dapat duit banyak hanya untuk Royal Rumble sampai WrestleMania, aku okay lah, faham. Tapi tu boleh buat match lain kot, tak perlu untuk championship. Kau boleh bagi peluang dekat superstar lain macam Naomi ke. Tapi tak apalah, diorang nak blockbuster punya main event, nak jadikan WrestleMania ni stupendous, faham juga. Satu perlawanan yang okay lah, biasa lah bagi aku. Aku ingat match ni best tapi biasa je. Okay, KO show Stone Cold dengan Kevin Owens yang last bertukar jadi match. Untuk KO show ni, pendek je aku boleh cakap, aku okay, goosebumps, Stone Cold comeback semua tu, yes, tipu lah, tak ada. Stone Cold dah beberapa kali dah ada buat comeback apa semua kan, okay lah. Tapi yang dia berlawan tu lepas 19 tahun tu yang macam wow. Tapi kita cerita pasal benda yang berlaku dekat KO show dulu. Aku rasa okay je, fun je. Tapi aku expect ada benda yang lagi best lah dekat KO show tu, which is macam promo pedas-pedas kan, bagi sentak, bagi ni. Tapi benda tu tak berlaku. Aku rasa kalau benda tu berlaku, everything is perfect. Tapi tak ada pun tak apa, sebab takkan kau nak benda tu perfect. Lepas tu cara match tu terjadi, Owens tiba-tiba ajak Stone Cold ni, aku rasa macam boleh dicantikkan lagi lah benda tu. Tapi tak apa, tu bukan big problem pun. And then match Stone Cold dengan Kevin Owens. Okay, oh, Stone Cold tak nampak teruk berlawan. Okay, bukan nak kata tak nampak teruk, cara dia hit Kevin Owens tu pun kita tahu, kadang nampak dia macam kudrat dia tak nampak macam dulu. Tapi aku rasa dari segi macam pemakaian tu semua membantu lah, penampilan dia tu membantu untuk kita tak nampak benda tu. Dengan masa yang dia bagi lagi, dengan dia boleh kena suplex dekat atas konkrit lagi, benda tu semua menutup lompong-lompong yang patut ada dekat match ni. Dan benda ni buat Stone Cold nampak good gila. Walaupun Kevin Owens nampak macam teruk sikit, macam tak logik apa semua, tapi dekat sini bagi aku point dia sebenarnya bukan untuk nak mendownkan Kevin Owens. Sebenarnya dia dapat honor dah dapat satu penghormatan untuk jadi orang yang lawan dengan Stone Cold. Lepas 19 tahun Stone Cold tak lawan. Superstar lain, The Rock, Triple H, Undertaker semua nak, tapi semua tak dapat. Dan Stone Cold masih tak dapat lagi proper send off. Dan dia dapat kali ni dekat WrestleMania kali ni. Dia menang, dia kalahkan Kevin Owens. Bagi aku kat sini, Kevin Owens patut dikreditkan dengan bagi Stone Cold moment yang dia deserve. Bagi kita moment yang kita nakkan daripada Stone Cold setelah berapa tahun kita tak dapat. So dekat sini bukan nak fokus pada sports, tapi lebih pada entertainment. Kalau dari segi sports, yes, match ni memang menjatuhkan credibility Kevin Owens. Tapi daripada segi entertainment, dia membantu dua-dua orang sebenarnya. Dan aku salute lah, bagi kredit dekat Kevin Owens sebab sudi. Dan dia pun terharu
sebab dia pakai Stone Cold punya finisher apa semua, dan aku rasa dan aku yakin dia happy lah untuk buat benda ni. And then untuk Stone Cold pun memang best lah tengok dia dapat buat benda ni semua. Dia menang dengan Kevin Owens tu pun memang patut lah, takkan dia nak kalah. Bapak tak logik gila kan. Just that dengan kudrat yang dia tunjukkan dekat match kali ni, aku tak rasa dia sesuai untuk nak datang berlawan selalu lah. At least apa yang dia buat tu better daripada apa yang Goldberg buat. Dan tak boleh nak salahkan dia jugalah, dia 19 tahun kot tak berlawan atas gelanggang, lagi lama daripada Edge. Tak ada sebab lah untuk kita nak kutuk ke apa Stone Cold kat sini. Tak, ini memang entertainment untuk kita dan penghormatan untuk Stone Cold, dan dalam masa yang sama satu kehormatan untuk Kevin Owens. Aku risau kot Stone Cold kena suplex dekat konkrit tu. Somehow dia bangun balik steady kot orang tua ni. Kevin Owens sell stunner dengan baik, tapi untuk hari pertama bagi aku Byron Saxton sell stunner lagi baik daripada Kevin Owens. Untuk WrestleMania yang hari pertama ni, momen yang paling tak best bagi aku bila Drew McIntyre kick out End of Days. Momen paling best bagi aku, aku tahu ramai mungkin kata Stone Cold apa semua, tapi bagi aku Cody Rhodes. Aku jenis, walaupun tadi aku kata Stone Cold tu entertainment, tapi aku jenis yang mengutamakan sports dulu kot. Aku pantang gila match tak best kan. Dan aku tahu Cody antara orang yang boleh menghasilkan match-match yang best lah. Tengok apa yang dia buat dekat AEW. So bila dia datang, dan dia tu VP dulu, Vice President kat AEW, mungkin dia datang influence macam mana WWE boleh improvekan lagi apa benda yang diorang boleh buat. Dan WrestleMania kali ni tak banyak match yang bosan. So aku rasa Cody punya influence tu akan bawa satu benda yang, perubahan yang lebih baik lah dekat WWE lepas ni. Walaupun tak banyak, mesti ada punya. So itu aku punya moment of the night lah dengan entrance dia. Walaupun dah boleh tahu dah Cody, tapi that is aku punya moment of the night. Best match of the night untuk hari yang pertama bagi aku Bianca Belair dengan Becky Lynch. Dan superstar of the night untuk aku akan bagi pada Logan Paul. Dan kalau aku kena bagi bintang untuk WrestleMania 38 ni, aku akan bagi 9 bintang daripada 10 bintang. Dah lama aku tak bagi main roster punya pay-per-view ni bintang yang tinggi. Okay, WrestleMania hari yang kedua, WrestleMania Sunday. Untuk kita Monday lah. Perlawanan pertama, Raw Tag Team Champion RK Bro defend dia punya title lawan Alpha Academy dan juga Street Profits. Satu perlawanan yang memang best bagi aku. Match ni macam fast pace. Aku rasa everyone dapat je dia punya moment untuk nak menyinar dalam match ni. Aku fikir kat sini kita akan nampak lah split antara Randy Orton dan juga Riddle, tapi benda tu tak berlaku. Diorang masih lagi Raw Tag Team Champion lepas match ni dah habis. So mungkin panjang lagi lah journey RK Bro ni sebagai tag team dekat WWE. Dan Randy Orton pun kata dia enjoy gila kot tag team dengan Riddle. Bila match dah habis, adalah penghormatan untuk Gable Steveson. Aku tak pernah tengok apa yang dia pernah buat sebelum ni, so aku malah nak komen banyak pasal dia lah. Komen sikit pun tak. Oh ya, aku terlupa pula nak cerita pasal Triple H. Triple H ada datang, letak dia punya boot, nak bagi tanda yang dia dah bersara daripada bergusti. Tapi aku expect lebih lah, aku expect ada speech. Okay, mungkin Triple H bukan someone yang selfish nak curi masa orang je lah. Hari pertama sampai match New Day, Sheamus, Rich Holland kena potong. So takkan Triple H nak buat benda macam tu. Triple H lagi prefer orang lain menyinar kan. So aku just harap Triple H dapat moment untuk bagi speech dekat kita semua, dekat Raw lepas WrestleMania ataupun SmackDown lepas WrestleMania. Raw better lah sebab Raw lepas WrestleMania lagi besar dan 3 jam compare dengan SmackDown yang 2 jam. Bobby Lashley dengan Omos. Okay, match ni nak kata dia biasa, tapi nak bosan tu pun ada juga. Dan aku tak faham kenapa nak kena buat match ni kalau at the end Omos kalah di tangan Bobby Lashley. Apa guna kau build Omos? Adakah lepas ni kau akan release Omos sebenarnya? Yelah, sebab kalau kau asyik bagi Omos lawan, siapa je nak kalahkan Omos? Tak semua boleh kalahkan Omos. So bagi aku match ni no point lah. Baik buat US Champion, kau masukkan Finn Balor dalam match ni, kau masukkan Damian Priest dalam match ni, kau masukkan lagi sesiapa dalam match ni. At the end, mungkin Finn Balor retain ke, Bobby Lashley menang ke apa ke, tapi Omos tak kena pin pun. Ladder match lagi best kot. Tapi tak dapat ladder match pun. Tak dapat US Champion punya match pun. Dan memang match ni tak perlu. Lepas match ni dah habis pun lagilah rasa macam, kenapa sih? Bagus Bobby Lashley menang. Aku suka je Lashley menang. Dia legit untuk, dia tak boleh kalah lah. Tapi still aku rasa macam everything about this match macam tak kena dan tak patut. Tak patut pula in the first place. Okay, Anything Goes match Sami Zayn dengan Johnny Knoxville. Ada beberapa penampilan daripada bintang-bintang JS. Satu perlawanan yang
aku tak sangka pun match ni best. Lah best gila. Aku terhibur gila tengok match ni. Banyak benda sport idea yang diorang buat memang aku enjoy lah. Seriously. Johnny Knoxville tak adalah power gila berlawan pun nak compare dengan Bad Bunny dengan Logan Paul. Tapi dia tak perlu. Dia lebih pada patut kena tibai. Lepas tu ada momen pakai weapon ni, pakai bola bowling, pakai bunga api, pakai perangkap tikus tu kan. Match ni, this is so good lah. Seriously, this is so good. Aku just boleh kata match ni best gila. Dan even siapa yang kecil tu, aku tak follow sangat JS. Dulu masa aku sekolah menengah aku follow. Tapi sebab dia adegan kotor-kotor, buang angin kat muka orang, semua benda tu, aku tak ni lah. Aku benda yang berbahaya aku okey. Kotor-kotor ni aku geli. So aku stop tengok JS. So ada yang kecil tu, dia buat slam dekat Sami Zayn. Nice gila slam dia buat. Weh, aku suka gila match ni. Match ni memang best lah. Fatal 4-Way Women Tag Team Champion. Satu perlawanan yang biasa je bagi aku. Tak ada apa-apa yang special. Nak kata bosan pun tak juga. Keputusan kat sini aku macam dah boleh expect Sasha dengan Naomi akan menang. Tapi bagi aku keputusannya adalah keputusan yang salah lah. Sebab aku expect dengan nak ni lain. Aku nak Liv Morgan dengan Rhea Ripley menang. Aku rasa Liv Morgan dah patut menang champion dah. Dia dah patut menang Raw Women Champion dekat Day 1 hari tu. Tak dapat. At least kali ni bagilah dia. Tapi itulah, tak dapat juga. Match yang biasa. Pemenang yang salah bagi aku. Dan untuk Sasha Banks break dia punya streak yang asyik kalah tu, benda tu better dengan story yang lain lah. Story yang macam dia nak kejar Raw ataupun SmackDown Women Champion. Dan champion tu kata kau tak boleh nak menang, kau tak pernah menang kat WrestleMania. Last dia sangkal benda tu lah. Akhirnya dia menang. Benda tu lagi wow kot, lagi sampai ke hati lah. Bukan yang ni lah, pemenang yang salah. AJ Styles dengan Edge. Okay, satu perlawanan yang slow and steady. Tapi nak kata biasa tak juga. Dia best sikit daripada biasa. Aku expect match ni untuk stole the show. Tapi tak, match ni tak stole the show untuk aku. Match ni biasa best macam tu je lah. Padahal dalam match ni ada Edge dengan AJ Styles kot. So aku tak faham kenapa benda tu boleh terjadi. Edge punya entrance tu aku tak tahulah dia tribute to Undertaker ke apa kan. Tapi aku tertanya lah kan, dengan karakter baru Edge nak bawa ke tema-tema kegelapan ni. Lepas tu dah nampak dah Damian Priest muncul. Dan Edge dengan Damian Priest ni lepas ni akan duduk dalam satu team. Yelah, ada cerita Edge nak tubuhkan stable kan. So Damian Priest pun ada vibe kegelapan sikit. Edge pun dah bawa vibe tu. Lepas ni mungkin ada dengar cerita Tommaso Ciampa lah, Finn Balor, tak tahulah siapa kan. Tapi kalau ada benda kegelapan dia orang nak buat ni, can it work well? Boleh jadi ke? Sebab Edge dah tukar bawa ke watak kegelapan pun masih aku tak nampak apa purpose kegelapan dia tu. Diorang boleh ke tak bawa stable yang baru dengan ke arah kegelapan ni? Aku lebih fikirkan purpose lah, supaya storytelling tu lebih cantik. Ada ke purpose kan untuk karakter Edge, Damian Priest dan tim baru dia orang ni? Kalau purpose dia hanya takat macam apa yang Edge bagi dekat promo lawan AJ Styles hari tu, tak cukup. Seriously tak cukup. Dan balik pada point Edge dengan AJ Styles, Edge menang match ni. Itu pun AJ macam terganggu sekejap bila nampak Damian Priest kat tepi. Tapi Damian Priest tak kacau pun AJ. So AJ hilang fokus sekejap nak buat phenomenal forearm, Edge spear dia, and then dia kalah. Ending yang pun tak cukup padu lah untuk aku. Match dah lah tak padu. At least ending kau bagilah padu kan. Damian Priest tibai AJ Styles ke, ataupun Damian Priest tak payah muncul pun. Edge dengan AJ biar settle dua orang dulu. Tibai each other apa ke. At the end Edge dah menang tu. Dekat Raw lepas WrestleMania tu barulah jadinya tempat Edge dengan Damian Priest ni bersatu. Macam tu lah. Sayanglah kita tunggu match ni. Dah macam match Nakamura dengan AJ Styles dulu. Tapi at the end, tapi yang tu lagi teruk lah. Tapi yang ni pun tak sedap mana lah. New Day lawan Sheamus dan juga Rich Holland. Kita nampak New Day macam bagi tribute dekat BE bila pakai pakaian lebih kurang macam BE. Dekat match ni aku rasa pemenang yang tepat je Rich Holland dengan Sheamus. Walaupun ramai kata patut New Day menang lah sebab nak penghormatan pada BE kan. Tapi bagi aku New Day kena menang bila BE dah buat comeback macam kambing punya dia kan. So satu perlawanan yang biasa, rushing. Yalah, nampak sangatlah match ni dah lah kena cut semalam. Tapi match ni jadi mangsa lagi untuk nak dipercepatkan. Hanya untuk lepas tu Undertaker nak datang lagi sekali, lambai-lambai penonton, jalan slow-slow. Aku rasa tak perlu sampai 2 malam kot buat benda tu. Macam abang kawasan datang tengok, korang okey sana okey okey, relatif okey. Macam tak perlu kot. Bagilah Chan New Day dengan Sheamus Rich Holland ni buat lebih. Dan adanya Butch kat situ, buat aku lagi sakit hati memikirkan nama baru dia. Satu benda yang biasa dan rushing. Jadi diorang punya match ni nampak tak special dan rasa macam buat kat SmackDown je lah.
Tapi berbeza pula dengan match lepas tu, Pat McAfee dengan Austin Theory. Okay, first kali aku dah cakap kat video lepas, aku still tak puas hati kenapa WWE buat tak pandang yang Pat McAfee ni pernah berlawan dekat NXT dulu, lawan dengan Adam Cole, dan match dia tu sedap kot, dan dia pun perform dengan sangat baik. Dia orang tak acknowledge benda tu. Tapi dalam match ni, Pat McAfee mengingatkan kita balik apa yang dia pernah buat lawan dengan Adam Cole hari tu. Ya, dia mungkin menang dengan Austin Theory roll up je, tapi apa yang dia tunjuk dekat kita atas gelanggang tu, Mamat ni memang cool. Dia seorang lagi, dia dah lah selebriti, atlet, komentator, package lengkap lah, package yang lengkap. Dekat atas gelanggang cool, dan tak boleh lupa lah dia punya entrance terbaik kot. Lagu dia win, pakai cheerleader tu win. Tinggal satu je, kalau cheerleader tu stay duk support dia time dia tengah lawan, lagilah cool, lagilah best. Tapi mungkin diorang pun faham kita puasa. Tiba. So point dia kat sini, Pat McAfee, Austin Theory, match ni best gila bagi aku. Aku sangat suka match ni. Seriously lah, best gila. Persembahan Pat McAfee memang amazing. Dan Austin Theory pun did his job untuk sebenarnya match ni nak menaikkan Pat McAfee lah. Everything dah okay dah dengan match ni. Memang dah superb apa semua. Sampailah tiba-tiba Vince McMahon lawan dengan Pat McAfee. Pat McAfee tak boleh nak buat apa-apa. Dah macam Kevin Owens semalam, tapi lagi teruk, dia tak boleh nak attack Vince McMahon pun, asyik kena tibai dengan Vince. Lepas tu dia kalah di tangan Vince McMahon, which is yang tu bagi aku ridiculous lah. Tapi bila match tu dah habis, rupanya aku faham kenapa. Datanglah Stone Cold, tibai Austin Theory. Selling Austin Theory untuk stunner tu lagi baik daripada Byron Saxton punya sell. Terbaik lah Austin Theory ni sell stunner Stone Cold. Vince McMahon sell stunner Stone Cold tu memang ke laut lah. Memang korang nampak sendiri, tapi kita faham lah umur dia pun dah berapa kan. Dengan apa yang dia buat atas gelanggang tu pun kita faham lah, itu pun untuk entertainment purpose lah. Dari segi sport purpose tu, tak patut lah Pat McAfee kena macam tu. Kita pun tahu Pat McAfee boleh tibai je Vince McMahon, walaupun ada gangguan Austin Theory kan. Tapi itulah entertainment purpose. Rupanya nak build up kepada Vince McMahon pula yang kena stunner. Still bagi aku Pat McAfee stole the show. Aku suka gila Mamat ni, berlawan ke, bercakap ke, daripada NXT sampai ke WrestleMania. Okay, main event. Yang ni tak payah nak cakap banyak, sebab benda yang berlaku tu pun tak panjang mana. The biggest match of all time, kata diorang lah, yang sebenarnya aku tak rasa biggest pun. Universal Champion dengan WWE Champion Brock Lesnar dengan Roman. Winner takes all. Sedih tengok match ni, sebab yelah dah bertahun-tahun dulu diorang berlawan. Tahun ni pun build up nak menuju ke match ni daripada berapa lama kot, berbulan-bulan nak build up. Daripada dekat Saudi Arabia lah apa semua. So dengan betrayal Paul Heyman. Tapi apa yang ditunjukkan dekat kita tak ada something new pun. Macam benda yang sama yang kita tengok sebelum ni. Same thing yang Brock dengan Roman akan buat setiap kali dia orang berlawan atas gelanggang. Dan kali ni ending dia pun macam tu je ke untuk nak kalahkan Brock? Aku okay Roman menang, dan aku rasa nak compare Brock dengan Roman, aku rasa Roman lagi better untuk menang lah, untuk aku lah kan. Aku pun okay je kalau Brock menang, tak ada masalah pun. Tapi dengan cara Roman menang tu, can be better lah. The match boleh jadi better, ending match ni pun boleh jadi better, tapi tak better pun. Ada dengan cerita yang match ni terpaksa cut short, sebenarnya patutnya lama lagi, tapi sebab Roman tangan dia macam ada cedera bila kena Kimura lock daripada Brock Lesnar tu, jadi diorang macam habiskan cepat. So tak tahulah kesahihan benda tu betul ke tidak, tapi kalau betul, okay lah, terpaksa faham lah. Just that tak biggest pun lah WrestleMania match of all time ni. Aku rasa Bianca dengan Becky best lagi. Pat McAfee, Sami Zayn dengan Johnny Knoxville best lagi. Sewa lah. Tapi kalau masalah cederaan tak boleh nak cakap lebih lah. Keputusan pun bagi aku keputusan yang tepat je. So match ni biasa gila lah. Aku rasa memang plan diorang macam ni je kot. Sebab sebelum dia cedera pun benda biasa yang kita tengok. Tak ada something new pun. Malah nak cakap macam aku cakap tadi lah, tak nak cakap panjang pasal benda ni. Okay, worst moment untuk hari yang kedua WrestleMania ni bagi aku ending WrestleMania ni. Sebab tutup dengan macam tu je. At least kalau The Rock datang stare off dengan Roman ke apa, tak apa juga. Best moment untuk aku, yang ni susah. Aku ada dua best moment. Aku suka semua moment dalam match Sami Zayn dengan Johnny Knoxville. Dan aku pun suka entrance Pat McAfee. Aku rasa itu the best entrance untuk WrestleMania kali ni. Best match of the night untuk aku, Pat McAfee dengan Austin Theory. Dan performer of the night untuk aku, Pat McAfee. Kalau aku kena bagi bintang untuk WrestleMania malam kedua ni, aku akan bagi 7.5 bintang daripada 10 bintang. So itu je lah guys. Tak nak cerita panjang lagi sebab video ni dah memang panjang. Jangan lupa, hari ni 5 hari bulan April ni adalah last korang boleh order baju The Shield Fan Edition. Nak baju lain, topi ni ke apa, link Shopee semua dekat ruangan description kat bawah. Jemput layan semua video yang korang nampak kat screen korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi. Mother Father.